Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. Live kita diganggu. Live kita diganggu. Ini kali kedua di blok. Di blok. Dia kata konten ini, dia kata ada orang claim dia punya. Baik, jadi minta maaf lah. Sebab hari ni Allah izin ada gangguan sikit gangguan sikit, tapi gangguan ni pun dah banyak dah ni. Gangguan dari sudut blog ada orang cuba blog video live video ni. Dia kata tidak boleh buat live video sebab dalam live video ni ada apa dia panggil, konten yang orang punya gitu kan. Tak apa, kita buat insya-Allah. Baik, jadi kita sambung sikit Jadi apabila kita sebut tadi bagaimana keadaan seorang yang beriman tadi, seorang yang beriman tadi, walaupun dalam keadaan kita kata kita tidur, kita makan, dalam keadaan kita dalam keadaan kita buat benda yang biasa-biasa, tapi kita dalam satu perasaan, dalam satu pemikiran bahawa kita ni adalah sedang mentauhidkan Allah, kita sedang berubudiyah pada Allah, mesti ada. Sebab tu makan apabila kita lapar, makan itu tanda iman. Makan bukan kerana nafsu dah. Ni kita kena tengok ini. Kemudian bila tidur bila kita perlu tidur macam itu. Bila kita perlu tidur kita macam itu. Bukan tidur kerana kita nak berseronok-seronok macam itu. Jadi kita boleh bangun malam, kita tidur sepertiga malam kita boleh bangun, sebab kita rasa tidur itu sebahagian daripada mentauhidkan Allah. Tidur sebahagian daripada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah ibadah, tidur itu jadi ibadah. Ini perkara yang penting untuk kita sama-sama rasa. Yang kedua bab tidur. Yang ketiga bab pergaulan. Bab pergaulan. Dalam bergaul pun kita bergaul kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan bergaul kerana apa? Bergaul kerana kita kata dia ni orang kaya, kita bergaul dengan dia. Dia ni kawan kita satu sekolah, kita bergaul dengan dia. Kita berkawan dengan dia. Bergaul juga bergaul dalam rangka mentauhidkan Allah, dalam rangka beribadah kepada Allah. Baru kita nampak bahawa rupa-rupanya pergaulan ini ibadah. Pergaulan yang ibadah, persahabatan yang ibadah. Kalau kita berkeluarga dengan ayah, ibu, dengan anak, dengan isteri, dengan suami, maka barulah jadi ibadah bila pergaulan itu kerana Allah, dalam rangka mentauhidkan Allah. Jadi pergaulan yang rosak, pergaulan yang lalai. Pergaulan yang rosak, pergaulan yang lalai. Pergaulan yang lalai. Jadi sebab tu kita tengok hari ni kan, bagaimana bergaul menjadi maksiat. Walaupun pergaulan itu nampak macam okey. Nampak macam okey pergaulan tu. Kita bergaul dengan imam. Tetapi rupa-rupanya imam tu dia nak dia melakukan maksiat. Dia sokong, dia ajak kita pergi karaoke. Karaoke kalau orang karaoke sini kan. Lalai. Ya, sebab itulah di sini kita lihat bagaimana keadaan kita kata mengenal Allah, dan keadaan kita nak mentauhidkan Allah, dia bukan hanya teori, bukan hanya kita bincang dekat dalam kuliah, tetapi dia lahir dalam kehidupan kita. Dia lahir dalam kehidupan kita, dia lahir dalam amalan kita. Barulah dia akan memberi kekuatan. Dia akan memberi kekuatan. Dan di situlah akan berlakunya perkara-perkara yang kita gambarkan sebagai sampainya peringatan daripada Allah Al-Wa'iz. Seorang tu ada Al-Wa'iz, seorang tu ada pengingat. Allah bagi pengingat kat dia. Seorang tu ada ilham. Allah bagi ilham kat dia nak buat sesuatu begini. Dia rasa dah, hati dia rasa. Tapi dia tak cakap kat orang kan. Bila berkawan dengan orang, bergaul dengan orang kan, dia tengok seseorang kan, dia tengok orang tu kan, dia tahu, dia kenal.
Dia faham orang tu macam mana. Tapi dia tak cakap. Dia tak dedahkan keaiban orang tu. Cuba dia tengok macam mana cara nak baiki dia. Macam mana cara nak baiki. Sebab tu tuan-tuan dan puan, bimbanglah kamu dengan firasat mukmin. Firasat mukmin. Firasat mukmin ni apa? Kan, apa yang Allah buka pada seseorang itu kerana keyakinan dia, kerana keimanan dia, kerana kebersihan hati dia, kebersihan pemikiran dia, maka Allah bagi kepada dia ilham. Allah buka pada dia sesuatu yang orang lain tak nampak. Itu kenapa? Kerana dia menjadikan kehidupan dia itu sebagai ubudiyah, ibadah, sebagai mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan, kita kena tengok balik apa yang kita lakukan, supaya yang kita lakukan itu benar-benar dalam rangka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kita mengenal Allah itu dalam keadaan kita nak memahami, nak mengenal Allah, berfikir tadi, maka kita melihat kepada peringkat-peringkat dalam hati kita ini, di mana syuur itu, perasaan hati kita, rasa hati kita ini, kan, untuk orang yang berjalan menuju kepada Allah ni, dia ada tiga peringkat syuur. Syuur. Jadi kita kena tengok. Yang pertama sekali, iaitu seorang yang akan mengenal Allah dengan dia mula mentauhidkan fi'lullah. Fi'lullah itu disebut sebagai ashabul yamin. Jadi dalam surah Al-Waqi'ah ada ashabul yamin. Ashabul yamin. Dan ashabul yamin ni adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan Allah, yang kanan, orang yang golongan yang kanan. Maka golongan yang kanan ini dan apabila dia beramal dalam kehidupan dia, maka dia akan menyaksikan bahawa segala perbuatan itu adalah perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Ini ashabul yamin. Perbuatan Allah. Kita sebut dari prosesnya. Dan perbuatan Allah itu, maka dalam hatinya melihat perbuatan makhluk, matanya melihat perbuatan makhluk, mata melihat perbuatan makhluk, tapi hatinya menyatakan perbuatan Allah. Ini dalam rangka nak kenal Allah. Kita kena belajar. Contohnya kita makan. Kita nak makan, nak makan. Mata tengok nasi, mata tengok pokok pula, lauk. Mata tengok makanan yang kita nak makan. Hati merasai, hati melihat, inilah perbuatan Allah. Allah yang bagi nasi, bagi lauk. Ini makan. Jadi bila kita makan pun, kita rasa kita nak mentauhidkan Allah. Maka apa yang Allah perintah? Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak makan sampai berlebihan? Allah kata apa? Kulu washrabu wala tusrifu. Kamu makan, kamu minum, wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Jadi rupa-rupanya makan berlebihan tu pun makan yang tercela. Makan yang tercela, walaupun halal tapi tercela. Bila tercela, apa maksud tercela sini? Allah tak bagilah cahaya dia, Allah tak bagilah ilham dia, Allah tak bagilah al-wa'iz, boleh mengingat sesuatu yang buruk, boleh kenal sesuatu yang buruk, ada ilham. Allah tak bagi. Kenapa? Kita buat sesuatu yang tercela. Halal tak? Halal, tapi tercela, maknanya dia tak dapat yang digambarkan sebagai al-wa'iz tadi, al-ilham laduni, min laduni, daripada sesuatu yang aku beri kepada kamu, ilmu yang datang daripada Allah direct. Tak dapat. Macam mana kita nak dapat karamahnya? Macam mana nak dapat ma'unahnya? Orang yang makan banyak, dia bukan boleh nak beramal banyak. Tak boleh. Nak bangun malam, orang makan banyak nak bangun malam, bolehlah, susah sangat. Jadi nak sebut situ, bagaimana kita sebut, saya cuma nak bagi kita faham bahawa sesungguhnya mentauhidkan Allah dia bukan pada teori, bukan pada perbincangan. Semata-mata kita boleh jawab exam, boleh jawab exam, tapi bukan itu semata-matanya begitu. Jadi sebenarnya mentauhidkan Allah, amalan kita ni ubudiyah. Setiap amalan kita ini adalah ubudiyah kepada Allah. Allah merupakan suatu yang ibadah kepada Allah. Hatta makan, kita kata makan ni aku punya. Makan ni bukan sembahyang.
Kan makan ni bukan sembahyang. Makan ni bukan puasa, bukan ibadah, itu ibadah khusus. Tapi kita nak bincang ni sini ialah bagaimana amalan-amalan al-mahdiin. Amalan orang yang mendapat hidayah, mendapat petunjuk di akhir zaman. Ini amalan-amalan ni yang kita nak kena bina. Bagaimana? Kita tengok. Makan pun dalam rangka ibadah. Tidur pun dalam rangka ibadah. Kita tidak tidur, melainkan bila kita ngantuk baru tidur. Saya ingat salah seorang daripada naqib saya, salah seorang murabbi saya ni, Muta'an Al-Jabari rahimahullah. Saya banyak sebut nama dia lah. Hak lain saya tak sebut, saya sebut nama dia lah. Sebab dia memang dah dikenali. Orang dah kenal. Jadi dia ni tidur bila ngantuk. Bila betul-betul ngantuk, dia tidur. Kalau gitu Ustaz, saya selalu ngantuk. Dengan ceramah saya ngantuk, kan? Baca buku saya ngantuk, dan kelas saya ngantuk. Bolehlah tidur kalau gitu. Itu bukan ngantuk sebab ngantuk, itu ngantuk sebab setan duk bisik, kita ikut cakap setan. Ngantuk ni maknanya memang betul-betul letih. Sebab tu ngantuk ni ada dua. Yang pertama, ngantuk kerana kita buat sesuatu berpanjangan lanjut sehingga kita rasa benda tu macam satu yang sama aja, sehingga mata kita tak tertutup macam tu kan. Satu lagi ngantuk sebab letih. Ngantuk sebab memang badan kita letih, sungguh perlukan pada tidur. Jadi kalau ngantuk yang pertama ni, kita ngantuk sangat, tutup mata sekejap 5 minit, buka balik, dah segar dah, hilang. Ataupun kita pergi ambil semayang, masukkan air dalam hidung sikit kan, masa wuduk tu kan, hilang ngantuk tu insya-Allah. Tapi ngantuk yang memang sebab letih, badan letih kan, kita makan ke, kita ambil semayang masuk hidung ke, kita tidur sekejap pun tak, memang kena tidur juga. Itu dimaksudkan. Jadi ngantuk yang macam tu. Jadi orang yang betul-betul berubudiah, tidur pun ibadah. Dia jaga tidur dia. Maknanya tidur dia tu, dia kira kan. Jangan bagi tidur ni pada nafsu. Jangan bagi tidur ni pada kepada kepentingan diri. Tapi tidur ibadah. Maka dia tidur dalam rangka nak membina kekuatan dia. Maka dia tahan, dia rancang masa dia tu, masa tidur dia tu. Contohnya masa tidur dipastikan dia tidur awal, dia bangun awal malam-malam contoh. Berapa jam tu ikut kita lah. Tapi kalau saya ingat lagi salah seorang daripada guru saya sebut nama lah, daripada Iraq, dia kata apa? Dia kata siapa yang tidur 5 jam sehari, 5 jam tu bermewah-mewah dengan tidur. 5 jam ke atas tu bermewah-mewah dengan tidur. 5 jam tu dah bermewah. Bermewah-mewah dengan tidur tu 5 jam, dia kata. Kalau berapa yang ideal 3 jam gitu. Ini untuk orang tua tu, orang yang dah dewasa lah. Kalau orang budak-budak tu kena tidur lebih sikit. Baby lagi banyak tidur kan. Baby dia cakap pun tak boleh, buat apa tak boleh, biar dia tidur bagi dia besar cepat. Tapi orang dah badan besar, dah dewasa, dah badan pun dah besar-besar ni, nak tidur banyak lagi buat apa kan. Jadi dia kata 3 jam tu average lah. Dia kata orang beriman 3 jam dia tidur. Malam-malam tu 3 jam tu. Siang dia tidurlah sekejap, khairullah kan, sekejap tengah hari tu. Malam tidur 3 jam. Itu bangun sepanjang malam sampai subuh kan. Tapi kita 8 jam minimum. 8 jam minimum. Jadi 6 jam minimum. Jadi itu dah bermewah. Kita lah orang Malaysia ni bermewah. Jadi tidur ni pun kita nak jadikan ibadah. Tidur dalam rangka berubudiah pada Allah. Tidur dalam rangka mentauhidkan Allah gitu kan. Mentauhidkan Allah. Ini barulah Allah akan bagi kebersihan pada kita, kekuatan pada kita. Baru Allah bagi kebersihan, kekuatan. Ini saya nak sebut sini. Baru kita nampak application ni tadi. Mentauhidkan Allah ni rupanya bukan kita belajar, kita tahu je, belajar asma Allah, sifat Allah, perbuatan Allah sahaja. Tapi rupanya kita nak kena laksanakan dalam hidup kita. Apa yang kita sebut, barulah dia jadi satu kekuatan. Apa jadi kekuatan? Kita nak depan dengan Dajjal ni kena kuat. Nak depan dengan tentera Dajjal kena kuat. Baru boleh lahir kan ilham yang bersih kan. Barulah Allah akan bukakan kasyaf. Kasyaf ni Allah bukakan sesuatu. Orang lain tak nampak. Orang lain tengok pokok, nampak pokok. Kita tengok pokok, nampak sifat Allah. Nampak nama Allah. Nampak asma Allah. Nampak perbuatan Allah. Nampak zat Allah. Tengok pokok, nampak zat Allah.
Macam mana tu nak nampak zat Allah ni? Kita kena belajarlah. Kan? Kita kena belajarlah. Bukan nampak Allah nama kita jadikan Allah jadi jasad pula. Tidak. Ini kena faham lah. Bukan macam itu maksud dia. Baik, sebab tu nak sebut kat sini, bagaimana kita perlu melalui proses untuk mentauhidkan Allah dalam perbuatan kita. Baru ada kekuatan. Baru ada disebut al-wa'iz. Baru ada sebut ilham. Baru disebut ada panduan daripada Allah. Hidayah. Taufik daripada Allah. Barulah kita dapat ma'unah dan karamah. Barakah. Rahmat. Barakah. Ma'unah dan karamah. Baru kita boleh dapat sesuatu yang demikian. Jadi sebab tu tuan-tuan perempuan Allah Ta'ala kita kena tengok. Jadi contoh saya sebut tadi pergaulan contohnya kan. Baik. Jadi sebab itulah apabila kita melihat sesuatu yang pertama sekali, orang yang ashabul yamin ini yang mula nak mengenal Allah, mentauhidkan Allah itu kan, mentauhidkan Allah itu, maka dia akan melihat perbuatan Allah pada apa yang ada di depan dia. Perbuatan Allah, fi'lullah. Maka apabila dia melihat perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka ada harapanlah insya-Allah mati kita husnul khatimah. InsyaAllah ada harapan mati kita husnul khatimah. Jadi maknanya bila kita melihat sesuatu, kita merasai ini perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada peluang lah kita menjadi ashabul yamin. Ini peringkat ashabul yamin. Jadi contohnya kita kata kan, kita mata melihat rumah, lisan kita, lidah kita masih kat tu rumah, tapi hati kita menyatakan fi'lullah, itu adalah perbuatan Allah. Mata melihat orang yang taat, dia ni sembahyang, taat, solat, bersedekah. Mata kita melihat, lisan kita nyatakan solat, sedekah, tapi hati kita menyatakan fi'lullah, ininya perbuatan Allah. Jadi apabila kita melihat anak-anak kita makan, kita minum, saya sebut tadi, nasi contohnya, berlauk tadi. Hati kita, lisan kata anak-anak makan, kita makan nasi, kita makan lauk, tapi hati kita menyatakan fi'lullah. Fi'lullah ini perbuatan Allah. Allah yang bagi makan ni. Ni makanan ni Allah yang jadikan. Allah fi'lullah, fi'l Allah, perbuatan Allah. Maka apabila kita telah sampai kepada peringkat itu, maka kita telah digambarkan orang-orang yang telah dibukakan, barulah sebut kasyaf. Hatinya telah dibukakan oleh Allah untuk melihat sesuatu yang gaib. Apa dia gaib? Itulah Allah yang maha gaib tadi. Mari kita tengok makan, dapat makan. Jadi kita pun makanlah makanan tu sebab kita nak berubudiah kepada Allah. Kita nak tidur sebab kita nak berubudiah kepada Allah. Kita nak bergaul sebab kita nak berubudiah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kita nak bekerja, berubudiah pada Allah. Kita dah nampak dah, kita ni hamba Allah. Itu perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Maka apabila kita dapat memulakan perkara tersebut, maka hilanglah sifat tercela dalam diri kita. Hilang sifat tercela. Ni kita dah kenal Allah dah ni. Mula-mula kita kenal perbuatan Allah kan kita sebut kan. Maknanya kita nak hilang sifat tercela. Dah tak ada lagi dah sifat ujub, rasa diri kita hebat. Apa kita nak rasa hebat? Allah yang bagi kita. Allah, perbuatan Allah, bukan perbuatan kita. Kita rasa sombong, kita rasa riak. Dah tak ada lagi dah dengki. Tak dengki kat orang ni. Tengok orang ni lebih baik daripada kita, kita dengki. Oh, ni macam gini, macam gini. Dengan sana dia ni dapat macam-macam kan. Saya tak dapat apa-apa, dengki. Tak ada dah dengki. Kalian nampak semua perkara itulah perbuatan Allah. Perbuatan Allah, maka dia pun berubudiah. Dia pun boleh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nampak dah. Macam itu. Dah tak ada dah dengki, dah tak ada dah dendam. Dendam pun tak ada dah. Inilah perlakuan orang-orang yang mengenal Allah. Perlakuan orang yang hatinya kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan perlakuan orang-orang biasa. Al-mu'min laisa bihaqud. Kata Nabi SAW, orang beriman ni dia tidak ada hasad. Dia tidak ada dendam dalam hati dia. Jadi macam mana dia melihat? Dia melihat dengan mata, melihat makhluk Allah, melihat makhluk Allah, hati dia nampak perbuatan Allah. Hati dia rasa perbuatan Allah.
Maka hati dia rasa perbuatan Allah, maka pada ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala pun membuka hati dia, akhirnya tidak ada dah penyakit sombong sebagainya. Maka dia bermula melaksanakan hidupnya mengikut sebagai orang beriman yang kenal Allah, yang berubudiah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahayanya kalau kita tidak memproses, kita tidak proses diri kita untuk kenal Allah, mentahkan Allah tadi, kita bimbang ketika diuji dengan ujian yang paling besar sekali, itu sakaratul maut. Kita diuji dengan sakaratul maut. Maka pada ketika itu ada lagi dendam kita, ada lagi riak kita, ada lagi dengki kita, dengki kat orang lain ni, ada lagi sombong-sombong, banyak lagi maksiat-maksiat yang menutupi iman kita. Jadi ini saya sebut application mengenal Allah tadi. Barulah bila kita mengenal Allah tu, baru jadi makan kita tu ibadah, tidur kita ibadah. Bila kita kenal Allah, bila kita mula melihat perbuatan Allah, begitu juga bila kita meningkatkan lagi diri kita, Allah buka lagi, Allah beri lagi kekuatan tadi, maka Allah akan menjadikan hati kita mula menyaksikan alam semesta ini adalah jelmaan ataupun manifestasi ataupun mazhar kepada sifat Allah. Mula kita melihat sifat Allah, mula-mula perbuatan Allah. Ini perbuatan Allah, kemudian sifat Allah pula. Kita melihat sesuatu, kita merasakan yang wujud itu adalah kudrah Allah, iradah Allah, ilmu Allah, hayah, sama', basar, kalam. Sifat-sifat Allah. Dan melihat sesuatu, hati akan merasakan kewujudannya iradah Allah. Mata melihat, hati menyatakan kewujudannya hayat Allah, kehidupan yang sebenarnya Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Jadi segala yang ada di dunia ini, segala yang berlaku menampakkan sifat Allah. Tengok batu tak bergerak, duduk kat situ. Tapi dekat situ ada kudrah Allah, ada kuasa Allah. Allah yang menghendaki, iradah Allah, batu tu kat situ. Allah yang menjadikan dia dengan kudrahnya, iradahnya, ilmunya. Kita melihat sifat-sifat Allah. Jadi barulah bila kita berinteraksi dengan makhluk tadi, kita berinteraksi sebagai makhluk, kita menjadi makhluk. Kita tak jadi dah kita fikir kita saya nak macam itu. Hilanglah, saya hanyalah hamba Allah. Bila melihat sesuatu berlaku, itu kehendak Allah, izin Allah, Allah izin. Bila kita mula melihat sesuatu itu ada sifat-sifat Allah, maka kita tertingkat lagi menjadi orang yang berjalan menuju kepada Allah, salikin. Orang yang salikin ini hidupnya dalam keadaan tawaduk kepada Allah, rendah diri kepada Allah. Ini disebut muqarrabin, orang yang menuju kepada Allah. Jadi sebab tu kita tuan-tuan perempuan, kita tengok hidup kita, amalan kita hari ini terpisah tak daripada hamba Allah tadi? Terpisah tak daripada tunduk kepada Allah, rendah diri kepada amalan kita? Tak kira amalan apa, kita buat kerja apa hari ini, apa yang kita paling mahir sekali, apa yang kita paling terror sekali, apa yang kita sentiasa buat dengan kekuatan, kita rasa diri kita punya dah tak ada dah, hilang dah, kita rasa kita punya, yang kita rasa hanyalah itu sifat Allah, itu perbuatan Allah, itu sesuai dengan nama Allah yang maha sempurna. Maka kita pun melakukan segala yang ada dalam hidup kita ni hanya untuk ubudiah kepada Allah. Ini disebut orang yang muqarrabin, orang yang mendekati Allah, orang yang mula berjalan menuju kepada Allah. Ini sebab tu tuan-tuan, hari ini kekuatan kita bukan pada pengetahuan semata-mata. Kita tahu A, B, C, D, E, F. Kita tahu perbuatan Allah, kita tahu ini adalah merupakan sifat Allah, kita tahu, kita faham. Tapi kita tak buat, tak lakukan. Tindakan kita tak sama dengan yang kita faham. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, amat besarlah kebencian di sisi Allah itu apabila kamu bercakap, kamu tahu kamu cakap tapi kamu tak buat. Jadi apa yang saya sebutkan pada hari ini sebenarnya ialah untuk kita melahirkan kekuatan yang sebenar. Ialah apabila kita mula melaksanakan tindak tanduk kita, amalan kita sebagai hamba Allah,
sesuai dengan pengetahuan kita yang mengenal Allah tadi, yang beriman kepada Allah tadi. Pengetahuan yang mana kita boleh benar-benar melaksanakan proses untuk kita berubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita terus melihat hati kita merasai akan sifat-sifat Allah tadi, maka kita pun menuju kepada daripada muqarrabin menuju kepada orang yang disebut al-wasilin. Wasilin ni apa? Orang yang sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sampai di sini kita jangan pula tengok yang tersurat, maksud sampai yang tersurat. Ni yang tersirat. Yang tersurat ni kita samakan dengan makhluk pula, tak boleh. Laisa kamislihi syai'un. Maksud sampai di sini bukanlah sampai dalam bentuk kita ni pergi dekat Allah dalam fizikal, bukan. Kita melihat dengan satu yang dengan perkataan yang tersurat bukan. Tetapi kita melihat dengan yang tersirat. Apa yang tersirat? Hati kita. Dan hati kita merasai dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, makin sampai kepada Allah. Maka apabila seorang yang beriman itu memproses amalan dia, kita memproses amalan kita, makan, kita minum, kita tidur, kita bangun, kita berbual, kita diam, kita bercakap, kita semua yang kita lakukan itu kita proses sesuai dengan kefahaman kita, sesuai dengan kita kata kenal kita pada Allah tadi. Tengok tindak tanduk kita sesuai tadi, sama tadi, itu disebut benar, berlaku sedik. Maka Allah pun memberikan kita lagi kekuatan, membuka lagi mata hati kita. Dibuka lagi mata hati kita, maka pada ketika itu kita menjadi orang-orang yang disebut fa'annahum mawjudu billah, semua yang wujud ini dengan Allah. Maka dia akan mengatakan bahawa semua yang wujud ini dengan Allah. Maka dia sampai kepada mentauhidkan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Mentauhidkan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebelum saya pergi kepada mentauhidkan zat Allah tadi, nak mensesuaikan kefahaman kita dengan amalan kita, maka ada orang yang tidak mendapat ini, dipanggil muba'din. Muba'din ini golongan yang tidak ada basirah. Tidak ada basirah, dalam hidup dia tidak ada basirah. Kita tengok di sini bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan sebahagian daripada manusia itu daripada mengenal Allah. Kerana apa? Kerana macam mana Allah menjauhkan seseorang ni dari sudut kita ni? Allah hanya mengizinkan orang tersebut berfikir, melihat yang zahir saja. Yang zahir saja. Kan? Dia tidak ada sampai kepada hatinya. Kan? Hanya dengan mata kasar. Dia hanya melihat yang zahir. Ini banyak orang yang dijauhkan daripada Allah. Kita jangan sampai menjadi orang yang dijauhkan daripada Allah. Sebab apa? Kalau kita jadikan orang yang dijauhkan daripada Allah, kita takkan kenal Allah, walaupun kita Islam. Contohnya orang yang menjadikan jauh Allah ni orang yang sekular. Macam kita belajar daripada kecil sampai besar, sampai masuk universiti, sampai masuk dalam, kita buat PhD lah, sampai kita kata paling tinggi lah, menara gading kita sebut. Yang kita belajar dasarnya sekular. Sekular. Ustaz tu sekular. Kenapa? Sebab dia dapat pelajaran daripada sistem yang dasarnya sekular. Dia boleh mengajar. Sebab tu kita lihat kadang-kadang ustaz bila cakap tak sampai menjejak, tak sampai boleh nak amal macam mana. Dia cakap falsafahnya tinggi, tapi orang nak amal tak boleh, tak gerti nak amal kat mana, tak boleh. Kenapa? Dia pisahkan antara ilmu. Jadi agama ni, agama yang dia belajar di universiti, dia jadi teologi. Teologi ni apa? Falsafah. Jadi falsafah aja. Dia duduk ke awang-awang. Islam indah, Islam gini, Islam gitu, Islam gini, tapi tak nak amal, tak kerti. Nak semayang pun tak khusyuk. Nak semayang pun tak khusyuk. Kenapa? Sekular. Dasar pendidikannya itu sekular. Dasar pendidikan itu sekular. Jadi orang sekular ni, orang yang hatinya itu terpisah antara al-haq dan batil tadi, walaupun dia belajar agama, dia tak akan nampak hakikat agama. Tak boleh nak amal. Sebab tu ada orang, dia belajar agama. Ni ada seorang ni, dia ni saya tak sebut nama, tapi dia ni bukan Islam. Bukan Islam. Dia belajar Islam di Amerika.
Dan gurunya Ismail Faruqi rahimahullah, salah seorang yang alim. Kan? Doktor, Profesor Ismail Faruqi. Dia ni bukan Islam, dia belajar, dia minat Islam. Dia sebila sebut Islam, Islam lah ad-din, Islam ni syumul, bersifat menyeluruh, Islam ni begini, indah sebagainya. Dia boleh cerita, dia boleh terang. Tapi satu ketika datang kat Malaysia, kan, orang tanya dengan dia, Tuan sebut Islam ni bagus sebagainya, tapi Tuan ni agama apa? Agama tu, saya bukan Islam, dia kata. Tapi dia kata, saya ni, agama tu urusan peribadi. Nampak? Dia sebut urusan peribadi. Jadi banyak ada orang tu, dia boleh ada pengetahuan Islam lah hebat, tapi agama urusan peribadi, bukan untuk diamalkan yang dia tahu tadi. Jadi dalam Islam bukan macam tu. Dalam Islam bukan macam tu. Dalam Islam bukanlah kita kata aku tahu, tapi aku tak semestinya buat. Ini sekular. Jadi kita dah belajar sekular dah ni. Sebab tu kita melihat dengan mata kasar. Jadi orang yang dihalang daripada mendekati Allah ini, Allah yang halang ni, mubadin ini dipanggil, ialah mereka yang dijauhkan daripada Allah, ialah orang yang tidak ada basirah, yang tidak ada iman. Dia ingat dia dah okey, semayang, aku dah semayang, aku dah puasa, okey dah. Rupa-rupanya semayangnya syirikkan Allah. Dia semayang riak. Lepas tu Allah gambarkan orang semayang ni pun kena laknat juga, sebahagiannya, tak semua kan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Jadi wa yamna'unal ma'un, surah Al-Ma'un. Maka celakalah ke atas orang yang sembahyang macam mana, yang lalai, yang sembahyang yang macam mana, yang riak. Jadi ada juga solat tapi berdosa. Riak ni syirik. Riak ni syirik. Kenapa dia riak? Dia sembahyangkan, dia nak tunjuk kat mertua dia. Allahu Akbar. Baca punya sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Baca kalah imam dekat Saudi tu, Mekah tu. Kenapa? Rupanya mertua dia kat belakang. Jadi makmum. Pak mertua dia pun ada, mak mertua dia pun ada, kan? Semua adalah satu keluarga jadi imam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baca menangis. Semua orang sedih. Rupanya dia baca macam tu je lah, dia baca sedapnya. Kat rumah seorang-seorang, gini kan. Alhamdulillah itu. Rupanya dia bukan mentauhidkan Allah. Dia hanya nak riak, tunjuk-tunjuk aja. Kan, aku ni boleh taranum, aku ni baca Quran elok, nampak? Jadi dalam solat pun ada mensyirikkan Allah. Ada mensyirikkan. Kenapa? Sebab dia tidak benar-benar hatinya itu didekatkan dengan Allah, takarub kepada Allah tadi. Allah tak pilih mubadin, orang-orang yang dijauhkan daripada Allah. Jadi orang yang dijauhkan daripada Allah ini, bila kita melihat sesuatu dengan mata kasar, kita tak boleh hubungkan dengan sifat Allah, perbuatan Allah, asma Allah, zat Allah. Tak boleh hubung. Tak boleh hubung. Jadi akhirnya semayang kita pun cakap macam itu je. Ini yang bahayanya. Ini yang bahayanya. Maka akhirnya kelompok ini wajib, kita wajib keluar daripada kelompok ini. Kelompok yang hanya melihat dengan mata kasar, kerana berada dalam keadaan yang amat bahaya, iaitu kehilangan iman. Iman akan digambarkan akan hilang bila hendak mati. Bila nak mati, sekaratul maut, tak ada kekuatan. Allah tak bagi kekuatan tadi. Kenapa? Iman dia tu dia tak kenal Allah. Dia tak benar-benar berubudiah pada Allah. Dajjal datang, imannya hilang. Inilah orang yang bila Dajjal datang, imannya hilang. Kerana apa yang ada dalam hidupnya, yang difikirnya, yang dilihatnya, yang diingatnya, hanyalah yang zahir sahaja. Dia tak ingat yang batin. Yang batin yang gaib, iaitu penciptaan Allah. Itu makhluk saja yang nampak, yang sebenarnya penciptanya itu Allah. Maka sebab itulah para ulama muhaqqiqin mengajar kita supaya kita boleh melatih rumah tangga kita, keluarga kita, supaya menjadi ashabul yamin, menjadi golongan yang salikin, berjalan, iaitu al-muqarrabin, dan kemudian menjadi orang-orang yang wasilin. Jadi sebab tu saya sebut sini, kita kena amalkan apa yang kita faham. Kita kena amalkan apa yang kita faham tu. Itu yang saya sebut tadi. Makan, bukan lagi makan kerana nafsu. Makan kerana Allah dalam rangka iman
dalam rangka mentauhidkan Allah, dalam rangka berubudiyah, beribadah kepada Allah, makan pun ibadah. Tidur dalam rangka mentauhidkan Allah, dalam rangka beriman pada Allah, tidur dalam rangka berubudiyah pada Allah, tidur pun kerana Allah, kerana iman. Itu makan minum yang lain sama jugalah. Yang lain sama jugalah. Kita latih. Apabila hati kita apabila amal perbuatan kita telah mula sinkronis, sama dengan fikrah kefahaman kita mentauhidkan Allah tadi, maka Allah akan buka cahaya. Inilah rahsianya sehingga akhirnya mendapat apa yang digambarkan sebagai laduni, ilmu yang orang lain tak dapat. Mendapat al-wa'iz daripada Allah minallah. Hatinya akan jadi pengingat. Orang nak bagi racun kat dia. Contohnya nak makan bebek, bismillahirrahmanirrahim, kan dia tengok ni apa yang Allah bagi kan, dia yakin dengan Allah. Dia dah dengan Allah ni dah dekat sangat. Dah dekat sangat. Dia tengok ni bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba dalam ada racun. Allah tak izinkan racun itu kena kat dia, pop pecah. Ataupun dia minum racun, bismillah. Dia minum racun tak memberi kesan pada dia. Allah tawarkan racun. Itu orang yang diberikan oleh Allah karamah, ma'unah. Apa beza ma'unah dan karamah ni? Dia ada beza. Ma'unah ni pertolongan. Allah beri kepada orang yang beriman, tetapi dia belum lagi betul-betul mentauhidkan Allah. Maknanya golongan ashabul yamin, kalau dia nak minta sesuatu, dia kena minta banyak-banyak, kena amal banyak-banyak, kena doa banyak-banyak. Itulah, doa banyak-banyak. Kemudian Allah SWT jaga dia, Allah pelihara dia, Allah berikan apa yang dihajatkan. Tapi karamah ni ialah orang yang tak sempat doa. Tak sempat doa, Allah dah tolong dia dah. Allah dah bagi dah dia. Sebab Allah dah sayang kat dia lebih daripada ashabul yamin. Orang yang mukarrabin dan orang yang wasilin, Allah sayang lebih daripada orang yang biasa-biasa ni. Jadi mungkin dia cuma cakap ya Allah, dan Allah Maha mengetahui apa hajat dia. Allah Maha mengetahui apa hajat dia. Maka dia pun Allah bagi kat dia. Tadi ada ceritanya dia. Tapi nak sebut sini, karamah ni ialah sesuatu yang luar biasa. Jadi sebab tu Allah tak bagi kepada semua orang. Allah bagi kepada mereka yang mula berjalan kepada dia, dah mula kenal dia, dah mula sayang kat dia. Amalan dia 100% ubudiyah, ibadah, amalan hatinya bersih, fikirannya bersih. Karamah lah, Allah akan bagi karamah pada dia. Tapi kalau kita baru-baru macam kita ni, baru-baru nak jalan, nak kenal, baru nak masuk ashabul yamin, kita tak masuk lagi ni ashabul yamin ni. Tidur masih banyak, makan masih banyak, yang lara kan, contohnya kan. Jadi kita kata ashabul yamin ni pun kita pun tak sampai lagi. Ashabul yamin tak sampai lagi. Jadi kita nak doa, kena doa banyak-banyak sikit, barulah. Itu pun belum tentu kan. Kita ni lah banyak kotor, hati kita banyak dendam lagi, dengki. Kita tengok orang lebih sikit, kita rasa ish kan, kenapa dia lebih, aku tak lebih, contohnya kan. Tengok orang ada pakai hebat, rumah hebat, kita terasa dengki, baguslah kau gini. Dia tak rasa perbuatan Allah tu kan. Ataupun dihajat kepada sesuatu yang Allah tak bagi kat dia. Allah tak bagi dia cantik, dia hajat cantik. Dia beli makeup, ku putih, ku hitam, semua ku. Semua jenis ku dia beli kan. Nak bagi cantik, hak tempat putih dihitamkan, tempat hitam diputihkan. Jadi dia hajat, dia nak kepada sesuatu yang Allah tak nak bagi kat dia. Apa sama juga. Itu ada juga perasaan hubbud dunia. Ataupun dia nak cangat kepimpinan ni, nak menang sangat ni, nak menang. Kita kena menang. Kenapa? Kalau kita menang, Islam boleh tertegak. Dia rasa Islam tu dia yang tegakkan. Dia rasa dia yang tegakkan Islam. Dia tak rasa Allah yang tegakkan Islam. Dia tak kenal Allah. Kita kena menang ni. Parti kita kena menang. Kenapa? Kalau parti kita tak menang, Islam tak akan tertegak. Dia kata, dia yang tegakkan Islam. Tak. Dia tak kenal Allah. Allah tak bagi dia menang sebab dia tak kenal Allah lagi. Yang tegakkan Islam ni bukan dia. Allah yang tegakkan Islam. Yang bagi Islam menang bukan dia. Allah yang bagi menang Islam. Habis kita kena buat apa? Kita hanya usaha je. Jadi hati kita tidak hubbud riasah. Hati kita tak cinta kepada kepimpinan. Tak berebut dengan orang yang kepimpinan. Tak rasa nak berebut-rebut tu.
Yang kita tahu kita berubudiah, kita buat dia. Allah perintah dakwah, kita buat dakwah. Allah perintah tarbiyah, kita buat tarbiyah. Allah perintah kita berjuang, kita berjuang. Kita berjuang, kita beribadah, kita buat semua sebab Allah perintah. Menang kalah itu Allah punya. Jadi sebab itulah jangan kita gadaikan prinsip kita hanya kerana nak menang. Kenapa nak menang ni? Kenapa kita tak boleh cakap benda yang sepatutnya kita cakap? Sebab kalau kita cakap nanti kerajaan jatuh. Nanti kerajaan jatuh, nanti tak boleh. Kita kena bersama kerajaan. Kalau tak, kita tak dapat jadi menteri, tak ada kuasa. Itu menggadaikan prinsip. Kita rasa kerajaan ke yang memberikan kita kemenangan? Kuasa? Bukan. Allah. Dia tak kenal Allah. Tak kenal Allah lagi. Jadi nak sebut kat sini, kita kena latih dengan benda yang perkara yang kita rasa minimum ni. Benda yang sikit-sikit. Makan, tengok makan. Makan kita nak ibadah tak? Belum lagi. Masih lagi makan kerana nafsu. Kita tidur kerana nafsu lagi. Kita berpakaian kerana nafsu lagi. Nafsu bukan kerana Allah. Oh, kalau gitu kita tak boleh pakai baju mahal lah, Ustaz, ya. Kita kena pakai baju buruk-buruk lah. Kalau gitu kita kena pakai kereta buruk-buruk lah. Tak boleh pakai kereta mahal lah, ya, Ustaz, ya. Bukan itu pula. Kenapa? Kerana orang beriman, bila Allah bagi nikmat pada dia, dia pakai, dia berlaku apa yang dengan yang diberi Allah itu sebagai menunjukkan syiar syukur kepada Allah. Dia bukan pakai baju cantik supaya dia nak bermegah kan, tak. Dia pakai baju cantik. Orang beriman dalam rangka syukur pada Allah. Dia syukur, dia tunjukkan orang beriman kena nampak hebat juga. Jangan nampak lekeh belaka. Orang iman nampak lekeh. Lekeh ni kan ada fizikal. Tengok Imam Malik, kalau tak silap saya Imam Malik. Dia punya pakaian dia hebat. Tapi dalam dia tu baju t-shirt dia pakai dalam kan, baju t-shirt dalam tu berlubang-lubang, orang tak nampak, berlubang-lubang, murah je. Dia pakai luar ni sebab dia nak menunjukkan syiar umat Islam adalah umat yang kehadapan. Tanda syukur kepada Allah. Dia pakai benda yang elok bukan sebab nak tunjuk-tunjuk kat orang aku ada pakaian yang mahal, bukan. Dia mampu, dia kaya, dia mampu, dia pakailah baju yang setara dengan dia. Tapi hati dia tak pernah pun rasa itulah yang paling baik. Dia hanya pakai syiar syukur pada Allah. Allah dah bagi kita baju, kita pakailah baju tu. Kita mampu, kita belilah. Tapi kalau tak mampu, tak beli juga, itu yang berhutang. Bila berhutang, itulah yang kita kata nak menunjuk-nunjuk. Kenapa kamu nak beli benda ni? Bukan berhutang. Berhutang tak mampu nak beli, Allah tak mampu, tak apa. Yang penting biar apa-apa asal bergaya, begitu kan. Biar apa atau bergaya tu orang yang nak menunjuk-nunjuk. Jadi kita bukan macam tu. Orang beriman dipakai apa yang Allah bagi. Allah bagi makan sedap, dia makanlah sedap sebab dia mampu. Itu sebagai nikmat Allah bagi kepada dia. Dan dia makan yang sedap, dia pakai yang baik tadi sebagai syukur, syiar bahawa dia menunjukkan ini nikmat Allah bagi ke aku ni. Baju ni cantik, Allah bagi ke aku, syukur kepada Allah. Dia tak niat pun untuk nak bermegah-megah. Tak berniat pun untuk nak berbangga-bangga, nak riak tunjuk kat orang. Tak ada. Pakai dia pun dalam rangka ubudiyah, dalam rangka beribadah pada Allah. Ini kita kena betulkan. Barulah kita nampak, oh rupanya mentauhidkan Allah ni bukan sekadar bincang-bincang je, bukan sekadar zikir-zikir je, tapi kehidupan kita itu sebenarnya adalah melambangkan, menggambarkan bahawa kita berubudiyah, mentauhidkan Allah. Sampai kita berpakaian bukan Allah. Kenapa pakai yang cantik ni? Sebab kita nak menunjukkan syiar bahawa Allah Taala menjaga orang beriman. Kita nak menunjukkan kesyukuran, tanda kesyukuran saya kepada Allah. Sebab tu Nabi kata bila hari raya, bila hari Jumaat, pakailah pakaian yang terbaik. Pakailah pakaian yang terbaik. Kalau baru lagi bagus. Kenapa? Bukan nak menunjuk-nunjuk, oh aku pakai baju mahal, cap apa ni? Cap kepala apa ni, buaya kan. Dia janong lah apa kan. Cap ni lah, aku pakai baju hari raya, pakai baju hebat-hebat. Kenapa? Nak tunjukkan kehebatan, bukan. Allah SWT perintahkan pakai baju yang indah, yang terbaik hari raya, nak menunjukkan kesyukuran kita pada Allah.
Kerendahan hati, hati rendah. Baju nampak baru, tapi hati rendah ke Allah. Ya Allah, terima kasihlah Engkau izinkan aku puasa 30 hari sebulan dalam bulan Ramadan. Engkau izinkan aku bangun malam. Tiap-tiap malam Ramadan, bangun sampai habis, sampai pagi. Tidur sekejap aja, makan sikit aja. Ya Allah, aku syukur. Tanda syukur, kita mampu pakai baju yang indah, kita pakai baju indah. Nabi kata, pada hari raya, pakailah pakaian yang terbaik. Pakailah baju yang indah. Kenapa? Bukan nak berlagak-lagak, tapi kerana nak apa? Nak menunjukkan syukur pada Allah. Kita sujud, kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan kita takbir? Kan kita takbir. Kita tunjukkan kesyukuran. Pakai baju baru. Bukan pakai baju baru nak tunjuk siapa paling cantik, siapa paling hebat. Macam gitu kan. Ini semua dalam rangka ubudiyah pada Allah. Barulah kita mentauhidkan Allah. Dalam perbuatan kita, dalam amalan kita, barulah kita rasa bahawa macam gitu hamba Allah. Jadi tak salahlah ada baju yang mahal sikit, kita mampu belilah. Tapi bukan beli dalam rangka nak apa? Dalam rangka nak kita menunjuk-nunjuk, beli dalam rangka nak syiar. Kita nak menunjukkan satu syiar syukur pada Allah. Kita tak ada rasa kita yang lebih baik, sebab yang masuk syurga bukan mesti baju yang mahal. Yang masuk syurga bukan kereta yang mahal, bukan. Jadi kita beli, tapi jangan berhutang. Kalau kita berhutang, kita tak mampu. Kita berhutang, kita tak mampu, jangan beli. Beli cash. Beli cash. Kita hari ni berhutang. Biar papa asal bergaya, dikatakan. Biar papa asal bergaya, kita. Jadi ini salah. Konsep salah. Kita nak menunjuk-nunjukkan kekayaan kita lah, kehebatan kita, walaupun sebenarnya tak hebat, tak kaya. Kita bukan nak menunjukkan suatu yang kehebatan dunia, kita nak menunjukkan syiar syukur kepada Allah. Jadi salah tak pakai baju cantik? Kalau kita mampu, belilah baju cantik, tak apa. Tapi dalam rangka tawaduk, dalam rangka kita nak merendahkan diri kita, berubudiah kepada Allah, baru betul. Kalau tak kita pakai baju cantik-cantik itu buat apa? Allah suruh kita pakai baju cantik hari raya. Nabi ajar kita kan. Kenapa? Supaya menunjuk-nunjuk? Bukan supaya menunjuk-nunjuk. Supaya kita nak memperkenalkan, mensyiarkan apa dia? Syukur pada Allah. Dan syukur ni adalah iman. Sabar tu iman kan. Tawakal itu iman. Jadi barulah jadi satu yang kita kata mentauhidkan Allah tadi dalam bentuk amalan. Jadi mentauhidkan Allah dalam bentuk amalan. Mentauhidkan Allah dalam bentuk ubudiyah. Kita kata kehidupan kita. Makan pun kita ibadah. Tidur pun kita ibadah. Bekerja pun kita ibadah. Bergaul pun kita beribadah. Maka jadilah seluruh hidup kita ni dalam keadaan beribadah kepada Allah. Barulah jadi qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah. Tuan-tuan, saya ingat tu lah kot sikit sebanyak. Sekarang berapa dah ni? Pukul 12. Saya ada meeting 12.30 ni. Tapi tak tahu lah macam mana boleh pergi, tak boleh pergi. Meeting yang penting. Tolong doakan tuan-tuan rahmat Allah. Tuan-tuan, hari ni kita 3 kali kena blok. 3 kali. Ini dah kali ketiga. Alhamdulillah kali ketiga agaknya orang yang ada dalam ni, yang blok tu, dia dah keluar, dia dah jemu agaknya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan kita daripada segala perkara-perkara yang buruk. Jadi tadi dah kena blok 1, 2, 3. Saya dah save benda tu, tapi tak tahu ada tak ada. Kalau ada, tengoklah daripada awal. Jadi dah 3 kali ni, yang 3 kali. Jadi kita doakanlah, ya Allah, Kau gelapkanlah mata-mata musuhmu yang ada dalam kumpulan ini, dan Kau gelapkanlah pendengaran mereka, dan daripada Kau tutup pendengaran mereka daripada mendengar apa yang ada ni, supaya mereka tidak boleh berlaku berkhianat di dalam majlis kita ni. Kita minta pada Allah, Allah yang Maha Berkuasa. Tadi pun Allah izin, Allah nak tunjukkan kita ada di kalangan kita ni orang-orang yang khianat. Jadi kita kena berhati-hatilah perkataan-perkataan kita keluar tu, jaga sikit perkataan kita, jangan perkataan-perkataan yang melanggar syarak. Bila kita bagi komen tu, jangan melanggar syarak, bukan melanggar, jangan melanggar syarak. Kita bimbang nanti sebab dosa kita buat ketika kita bercakap, menulis tu, and Allah SWT tangguhkan kebaikan kepada kita. Jadi jangan sebab kita lah begitu. InsyaAllah, mudah-mudahan. Jadi hari ni
pertama kali kena blok, 3 kali kena blok, insya-Allah mudah-mudahan dan akan menjadi satu pengajaran kepada kita lah, semakin dekat dengan Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala muhabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik wa Allahumma رابطتها ومدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التواكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادتك في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى الجهاد في سبيلك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته